Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pada malam ini hadis yang ketiga. Tajuk hadis kewajipan menyampaikan ilmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hai, pelan-pelan sikit. Hai. Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraja. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tiada sebarang dosa. Ini dalil tidak semesti alim. Dan kalau nak tunggu alim baru nak berdakwah, banyak dah orang murtad. Pakat duk pergi mengaji luar negara, Mekah 20 tahun, alim lah. Balik-balik semua dah murtad. Kita ada banyak dalil dalam Quran, insya-Allah. Nah, tak semesti alim. Ini di antaranya dalil hadis riwayat Imam Bukhari, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Ada huraian ya, keterangan di belakang. Sebelum lupa mana Fauzi? Bulan depan cuti semester. Ngaji kena cuti tak, mana boleh ngaji selalu. Sebab ada permintaan mereka nak buat Maulidur Rasul. Jadi nak hari Sabtu, Ahad. Ya, kalau hujung bulan minggu keempat, kelima, saya di Selangor. Jadi tak apalah, kita cuti Sat. Umur panjang bulan 12 jumpa. Nak? Tapi kalau umur Fauzi pendek tak jumpa lah. Kan? Itu cerita macam tu. Nah. Kadang-kadang terpaksa juga lah kita cancel bila ada perayaan-perayaan macam ni, kan? Keterangan ayat-ayat. Ayat bermaksud nasihat atau pedoman yang membezakan perkara baik dan buruk. Jadi kena tengok juga, nah, ayat-ayat ni apa makna dia. Nah, ada masa dia memberi pengertian perintah, nah, perintah Allah. Jadi dalam ni hadis ini ulama hurai daripada kitab Fathul Bari syarah Imam Bukhari ini, ayat bermaksud nasihat atau pedoman yang membezakan perkara baik dan buruk. Kita hidup ni kena saling nasihat menasihati. Ingat memperingati. Nah, kalau kita tengok dalam surah apa? Suratul Asri. Surah pendek tapi pengajarannya masya-Allah. Wal asri, dan demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ni dia di dalam kerugian. Siapa dia rugi, tuan-tuan? Orang yang rugi, orang yang tidak pandai mengurus masa. Rugi segala-galanya. Apatah lagi hari ini kita sedang berada di penghujung kehidupan dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan di antara tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat ialah apabila masa berlalu begitu pantas. Tuan-tuan tengoklah bulan 10 lah. Nak masuk 2020. Kita dengar perkataan 2020 ni bahasa dulu kan. Sat ada jumpa. Mahathir kan dia lancar wawasan 2020. Kan? Tahun depan 2020. Tuan-tuan tengok dalam hadis sebut
Setahun macam sebulan. Sebulan macam seminggu. Seminggu macam satu hari. Satu hari ni macam kurang happy lah. Mbak ni hari Ahad lah. Tak tahu sekali Jumaat. Mayang Jumaat pula macam baru semayang lah. Tak ia masuk Ramadan pula. Kan? Macam baru puasa ya. Puasa kita terasa je lah. Raya tak apa nak lorak sangat. Sonok. Kan? Ada orang komplain apa? Kerap raya tak ada. Kalau puasa orang komplain. Kan? Nah, ini tanda-tanda. Sebab itu kalau kita tidak pandai mengendali masa, kita rugi. Jadi abang tu tanya no. Kan? Ustaz main awal saya main lampu pun tak buka lagi. Pasal apa? Trip. Saya sampai sama macam Tok Bilal sampai. Saya sampai awal sikit, lepas tu Tok Bilal pun sampai. Abang kita ada lah dalam masjid. Nah. Saya dah baca dekat nak habis surah Asy-Syu'ara. Ayat masjid 2 rakaat. Asy-Syu'ara. Tahun ni saya baru dapat 2 kali khatam Quran. Ni kalau habis ni surah ke-42 ni tak banyak dah lah. Mungkin saya target setahun 3 kali cukup lah. Tapi ada orang punya hebat, Tok Bilal. Bukan Tok Bilal Taman Desa Aman. Yang duduk Kembang pula. Abang tak habis ni, Tok Bilal Bandar Baru Ampang. Janggut macam Pak Haji lah, putih semua. Sebiji, 2 padik apa. Dan semua nampak macam nak sama. Tu saya duduk tengok nak tanya. Sebiji punya ni. Tiap kali saya pergi kuliah, bulan ni saya ada lah. Sebab ada seorang datuk tu dia minat saya. Dia cukup minat. Hari saya main habis tu bawa pergi makan tu. Berapa ratus tak apa, dia nak ayam pun. Dia punya pencen jusa. Kan? Bekas pengarah besar. Dia kata, Ustaz, kalau saya nak kaya dulu saya boleh balas lah duit ni. Tapi kerana kita duk fikir, tak terlepas. Saya tak alhamdulillah lah Datuk amanah. Tiap kali saya masuk dalam masjid Bandar Baru Ampang tu dengan rumah saya pandai indah tak apa jauh lah. Habis semayang tayat masjid, tengok ada seorang nak baca Quran. Setiap kali saya pergi macam tu, saya tak perhati yang tu saya pergi kat dia. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Ustaz. Ustaz sampai awal, Pak Haji lagi awal. Cuma nak tanya Pak Haji lah. Setahun 4 kali dia khatam ni. Dia malu nak jawab. Dia kata sehari 1 juzuk. Maknanya sebulan sekali dia khatam. Setahun 12 kali dia khatam. Setahun 12 kali. Kita 12 tahun sekali benda lagi. Dia terbalik tak? Dia boleh baca satu hari 1 juzuk. Saya pun tak boleh pergi. Saya baru dapat 2 kali. Kan? Mungkin hujung tahun ni sempat lah habis nak habis lah. Juzuk 25 lah. Masa penting. Abang kata, Ustaz ni awal semua no? Saya tak boleh duduk di rumah. Saya duduk fikir kita main ni masjid. Apa rugi? Saya bawa pelan-pelan sampai tahiyat masjid dan baca dekat 5 muka surat. Sebab tu tuan-tuan, uruslah masa dengan baik. Allah anugerah kepada kita 24 jam. Dr. Hamka suruh kita bahagi pada 3. 8 jam untuk kita beribadah. 8 jam untuk kita mencari nafkah hidup. 8 jam untuk kita berehat. Tapi mana ada kita tidur 8 jam. Fauzi tidur berapa jam? 12 jam. Ini sudah lebih. Berapa jam? 6. Tak sampai. Kita pun lingkungan tu lah 5 jam. Tambah semalam saya tidur 3 jam setengah. Balik rumah 1:30 pagi. Bukan balik rumah dia lah. Sampai rumah 1:30 baru nak tidur. Yang tu lah lebih kurang 12:30 tidur. 12:30 tu 2, 3 pukul 4 bangkit. 3 jam. 3 jam berapa? 3 jam setengah. Pasal nak pergi kuliah subuh kan. Jadi kena korban tidur. Bangun tu kita semayang dulu. Saya punya timing cukup cantik. Bukan sehari 2 ni lama dah.
Habis saya semayang 7 rakaat, start kereta, kunci rumah start, sampai ke destinasi masjid kuliah subuh pagi tadi, dan tayat masjid orang berazan. Cukup cantik. Saya ni tuan-tuan, kalau lewat ni mesti bersebab. Saja-saja bukan jenis saya. Waktu bila saya mengadakan mesyuarat di Tahfiz, mereka semua main awal. Mereka tahu saya awal. Saya cukup pantang orang main lambat ni. Duduk habak pukul 10, main lah pukul 10. Paling tidak pun main sebelum pukul 10. Ada main 10-10. Itu saya sound lah. Lepas tu tak berani lah. Kan? Hampa sibuk kah? Kan? Itu kadang-kadang banyak kerja kita tak beres pasal tak pandai urus masa. Bahagi 3. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang putih, dia punya working hours, waktu bekerja 9 to 5, berapa jam? 8 kan? 9 hingga 5, 8 jam. 8 jam cari nafkah hidup, 8 jam rehat, 8 jam beribadah. Tapi kalau sebut ibadah 8 jam, bohong. Ada semayang baca Quran, zikir ada 8 jam. Mana nak ada? Tu tadi tu imam buat cukup tertib. Aku terlelap enggak? Terlelap? Letih apa tak habis-habis tu? Mana nak ada 8 jam? Sebab tu kita kena pelbagaikan aktiviti kita. Jangan berzikir saja, baca Quran sama, semayang sunat tu makna untuk ibadah. Masuk tuan-tuan, ibadah ni luaslah makna dia. Makna ibadah mengikut ulama ialah setiap perkataan ataupun perbuatan yang disukai lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah ibadah. Kena faham. Ibadah bukan sembahyang semata-mata baca Quran zikir. Tak, perkataan ni kita nasihat ni. Tadi apa nama? Baligh anni walau ayah. Nasihat, perkataan yang baik. Tu ibadah. Jadi itu keadaan manusia ni, kebanyakan manusia rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan hasil keimanan ini yang menyusul ialah amal-amal soleh. Bila percaya kena buat, itu tuntutan dia. Tak jadi percaya tapi tak buat. Kita bimbang. Percaya tak Nabi Muhammad Rasulullah? Percaya. Percaya tak Al-Quran itu kalam Allah? Percaya. Tapi tak ikut. Bila tak ikut, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dalam kitab ni pada muka surat 35. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Tuan-tuan ingat. Inilah hasil natijah orang-orang yang mengaku tetapi dia percaya tapi dia tidak beramal. Sebab tu dia kata orang beriman ni illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ke surat 35. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya. Mana mereka mengaku. Puak-puak Bani Israel ni mengaku. Sebab dalam kitab mereka sebut tentang kedatangan Muhammad. Apa yang mereka mengetahui kebenarannya? Nabi Muhammad dan Al-Quran. Mereka mengingkarinya, tak amal pun, tak ikut Nabi, tak ikut Quran. Maka dengan yang demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Laknat ni makna pengusiran dari rahmat Allah dengan ancaman dan kemurkaan. Itu makna laknat yang ditakrifkan oleh Syekh Qutb dalam kitab tafsir fi zilalil Quran.